Suatu ketika, tanah ini pernah dipanggil padang pembunuhan atau killing fields. Kini, setelah berakhir zaman tersebut, negara Kemboja atau Kingdom of Cambodia bangkit sebagai salah sebuah destinasi pelancongan utama di rantau ini. Bersama saya, Khairul Maisarah di dalam segmen khas Warta 9, Kembara Amal Kemboja 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama negara Kemboja atau Kingdom of Cambodia sering mengingatkan kita tentang kisah-kisah ngeri yang berlaku di negara ini suatu masa dahulu, iaitu ketika rejim Khmer Rouge pada sekitar tahun 1975 sehingga 1979. Pol Pot yang menjadi ketua rejim pada ketika itu dengan rakusnya membunuh rakyat Kemboja yang tidak berdosa sehingga dianggarkan jumlah kematian pada ketika itu mencecah angka 2 juta. Setelah berakhir zaman ngeri ini, rakyat Kemboja bangkit semula demi membangunkan negara. Namun, parut penderitaan silam terlalu sukar untuk diubati. Di Kemboja kini, sisa-sisa peperangan dan kekejaman tentera Pol Pot masih lagi terpelihara dan menjadi salah satu tarikan kepada para pelancong. Guru Penasihat Warta 9, Cikgu Said Ahmad Tani telah berada di sana di dalam satu program khas yang diberi nama Kembara Amal Kemboja 2012. Kita saksikan visual yang telah disediakan. Ini adalah petikan dari filem The Killing Fields yang diterbitkan pada tahun 1984. Filem British yang memenangi 3 anugerah ini secara jelas menggambarkan kekejaman tentera Khmer Rouge pada rakyat negara Kemboja. This is Heng. No one can direct really what Heng is feeling. This is what Heng is discovering here is what kept him alive. Roped, tied up, because it's leading to understanding something. And the moment of understanding was very important to me, that this should be done in the right way. That we understand at about the same time as Pran does, and with the same degree of shock, just what's been going on. What it really means. But you see why this couldn't be done first. We've been led here. We've been led here by the whole movie. The blue plastic, the bones, the corpses. Now we understand what those little moments were. What the blue plastic was about. These little bags which we used to put our rubbish in. Beginilah suasana di sepanjang jalan di Siem Reap, Kemboja. Lalu lintas bersimpang siur setiap hari, menggambarkan kedamaian dan keamanan telah pun kembali ke tanah ini setelah tamatnya era peperangan. Salah satu daripada pengisian penting di dalam program Kembara Amal Kemboja adalah melawat ke Cheung Ik Genocidal Center atau dikenali juga sebagai The Killing Field. Ia merupakan satu kompleks tugu peringatan yang dibina di atas sebuah kubur yang besar. Kawasan ini semua lubang lebih kurang dalam 200 orang. Kawasan ini terbunuh sahaja, dibunuh lebih kurang 200,000 orang. Di kawasan sini sahaja lebih kurang dalam 3 hektar tanah. Kawasan tak berapa besar, tapi orang mati lebih kurang dalam 200,000 orang. Di kawasan sini saja. Perasaan saya ketika melangkah masuk ke kawasan ini samalah seperti masuk ke dalam kawasan perkuburan. Cuma yang ini tiada berbatu nisan. Sebaik melangkah masuk, para pengunjung akan sampai ke suatu binaan yang paling tinggi di sini, yang disebut stupa. Di dalam stupa ini mengandungi sebuah rak 17 tingkat dan di dalamnya disimpan tengkorak, tulang
dan pakaian mangsa pembunuhan. Di sekitar kawasan ini, kami dibawa melawat dari satu stesen ke satu stesen. Setiap stesen mempunyai ceritanya yang tersendiri. Pokok ini contohnya adalah tempat menggantung pembesar suara tatkala mangsa dibunuh. Ia adalah untuk menenggelamkan suara jeritan mangsa yang sedang disiksa sehingga mati. Lubang-lubang ini adalah kesan penggalian mayat yang telah dilakukan secara besar-besaran pada tahun 1980. Pokok ini pula menjadi saksi kepada pembunuhan tanpa belas ribuan orang bayi. Bayi-bayi tersebut dipegang di bahagian kaki dan dihayun ke arah pokok dengan kuat sehingga kepala mereka berkecai. Lebih menyedihkan lagi, si ibu dipaksa menyaksikan aksi tersebut. Ini tempat tak ada kepala. So cikgu fikirkan orang masa tu dia buat siksa, dia potong terus kepala atau tidak, sebelum mati atau sudah mati dipotong. Nampak ada gigi, ada tulang. Sana ada tulang. Suatu masa dahulu, pelepah pokok kelapa laut seperti yang dipegang oleh pemandu pelancong kami ini telah digunakan sebagai gergaji untuk memotong kepala mangsa. So mangsa Keliling kawasan ni dan bagi penduduk tempatan kesan kawasan ni. Bermakna sini khas untuk orang VIP sahaja. Di kawasan ini juga disediakan sebuah muzium mini yang mempamerkan pelbagai maklumat untuk memberi lebih pemahaman kepada pengunjung. Tempat ini sememangnya mengerikan. Malah, ketika kaki saya melangkah di sini, saya terasa agak tidak selesa apabila membayangkan saya mungkin berjalan di atas tanah yang terbenam di bawahnya rangka manusia. Dengan perasaan ngeri yang masih lagi bersarang di hati, kami bergerak pula ke sebuah lagi tempat yang merupakan satu lagi peninggalan rejim Khmer Rouge, iaitu penjara Tol Seng. Asalnya sebuah sekolah, ia ditukar menjadi pusat tahanan, perbicaraan dan penderaan tahanan.
Ini adalah bilik-bilik yang mempunyai katil dan tahanan disiksa di atas katil-katil tersebut sehingga mati. Mayat-mayat mereka disemadikan di kawasan penjara ini. Semua mangsa-mangsa di rantai semua itu mangsa yang masih tinggal di atas ni, mangsa tempatnya ada lagi. Mangsa bawah dunia lagi itulah mangsa yang mati di atas katil. Tiang ini asalnya digunakan oleh pihak sekolah untuk aktiviti pendidikan jasmani, tetapi ditukarkan menjadi tempat hukuman gantung. Menjadi kelaziman bagi pihak berkuasa ketika itu untuk mengambil gambar setiap tahanan. Oleh itu, sebahagian besar ruang di tingkat bawah ini dipamerkan gambar-gambar tahanan, sama ada gambar ketika mereka mula masuk maupun gambar ketika sudah meninggal dunia. Di satu ruang bangunan berlaku pengubah suaian untuk menempatkan banduan-banduan secara bersendirian. Ini pula sebuah galeri yang mengumpulkan ilustrasi gambaran penyiksaan terhadap banduan. Turut dipamerkan adalah objek-objek seksaan yang digunakan. Kemuncak lawatan ke penjara Tol Seng adalah apabila kami dipertemukan dengan dua orang lelaki tua yang pernah berada di bawah tawanan Pol Pot tetapi terselamat. Yang menariknya, lelaki tua ini yang dikenali sebagai Bo Mien dibiarkan hidup oleh Pol Pot setelah didapati beliau pandai melukis, dan koleksi lukisan di dalam penjara ini adalah hasil tangan beliau. Lawatan ke kedua tempat ini sememangnya meninggalkan kesan di hati saya.
Hakikatnya rakyat Kemboja telah dipaksa untuk melalui satu zaman yang terlalu menyeksakan. Zaman itu telah berakhir, tetapi parutnya tidak mungkin akan terpadam, baik di hati Pak Cik Bo Mien maupun setiap warga yang pernah mengalaminya.